Kita telah tiba pada lapangan merdeka. Di sekitar kita kehebatan segala. Kita telah tiba pada ruang kebanggaan. Terima kasih kepada pejuang yang bijak, tekun dan gemilang. Perjalanan panjang ini ialah perjalanan orang berani, dan sejarah adalah bukti. Negara terjajah oleh hilang, sedar kita akan segala lemah dan azam kita. Sekali-kala tidak selamanya kalah. Kita kena semangat setiap tua. Kita faham kenapa cepat membantah. Perjalanan panjang ini ialah perjalanan dengan teman, dengan teman, dengan teman. Baik, itu persembahan yang cukup istimewa yang bertajuk puisi yang dipersembahkan secara akustik oleh penyanyi Abot. Wah, rindu kita dengan penyanyi yang bergelar Abot ini. Jadi kita persilakan sekali Abot untuk bersama kita di studio pada pagi ini untuk kita berbicara berkenaan Jelajah Puisi Merdeka #Keluarga Malaysia 2022. Jadi kita nak perkenalkan tamu kita, Sophie. Ya, bersama dengan kita saya kenalkan di sebelah saya iaitu Puan Aya Rohaya, iaitu guru dan juga Setiausaha Agung Persatuan Penyair Malaysia merangkat Ketua Sekretariat Jelajah Puisi Merdeka Keluarga Malaysia 2022. Assalamualaikum Puan. Salam. Dan juga ditemani oleh Dr. Raja Rajaswari Sita Rahman selaku pensyarah bebas, penyair dan penterjemah bertauliah. Selamat pagi. Salam keluarga Malaysia. Dan siapa tak kenal di hujung sana iaitu Abot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Mungkin untuk permulaan inilah kita nak berkongsikan kepada penonton sedikit kita mulakan dengan doktor terlebih dahulu lah. Latar belakang berkenaan program Jelajah Puisi Merdeka #Keluarga Malaysia 2022 ini. Okey, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Jelajah Puisi Merdeka Keluarga Malaysia ini sesuatu yang terbit daripada inisiatif yang amat berhormat Perdana Menteri kita. Dan tujuan diadakan program ini adalah untuk memupuk semangat patriotisme dan juga jati diri dalam kalangan generasi muda. Sebab itu tumpuan kami adalah di Universiti Awam. Kami mulakan di Universiti Putra Malaysia pada 8 hari bulan Ogos. Okey, selepas itu di Unimap, okey, Universiti Malaysia Perlis 13 Ogos dan 20 Ogos di Unimas, Universiti Malaysia Sarawak. Dan seterusnya di Royal Chulan 26 Ogos di mana Perdana Menteri kita juga bersama-sama kita
dan mendeklamasikan puisi dan hari ini kami akan ke UMS Sabah, okey. Dan esok kita akan melabuhkan tirai. Jadi yang agak panjang sebelum kemerdekaan dan sehingga Hari Malaysia. Menarik. Menarik tu. Okey, dan juga Puan Aya mungkin boleh kongsikanlah ia merupakan jelajah puisi mereka dan lokasi-lokasi telah pun dikongsikan oleh doktor sendiri. Dan bagaimana pendapat Puan sendiri berkenaan dengan jelajah ini? Okey, program jelajah puisi Merdeka Keluarga Malaysia ini sebenarnya lebih berkonsepkan kita nak menimbulkan kekeluargaan, tak kira bangsa apa sekalipun, kita menyatukan masyarakat dalam puisi. Kita nak terbitkan perasaan cintakan negara kita, kemerdekaan kita dalam puisi yang disampaikan, dan kita nak menimbulkan minat di kalangan remaja kita, bukan sahaja di IPTA, IPTS, tapi juga di kalangan sekolah-sekolah kita. Okey, saya nak tanya Abot. Wah, rindu kita nak tengok Abot di kaca televisyen. Jadi bagaimana keterlibatan Puan Abot sendiri dalam jelajah puisi mereka ini, daripada seorang penyanyi menjadi terlibat dalam jelajah kali ini? Okey, saya mewakili bahagian pemuzik ataupun pelagu untuk puisi ni. Puisi ada macam-macam konsep kan, persembahan dia, ada yang membaca, ada yang deklamasi. Ya, deklamasi. Dan ada juga yang melagukan, saya bahagian melagukan, di mana saya akan melagukan puisi Sasuan Negara Dato' Prof. Rahman Syari, dan ada seorang lagi sahabat pemuzik pelagu juga, iaitu Cik Ahmad Ramli yang bersama kami untuk menyemarakkan lagi konsep puisi yang kita nak jelajah ni kan. Jadi ada bahagian yang menghiburkan lah, selain menyampaikan pesanan-pesanan daripada karya-karya yang hebat daripada sastrawan negara kita. Maksudnya karya-karya puisi ini dilagukan? Ya, dilagukan. Berapa banyak lagu yang dihasilkan? Okey, untuk jelajah ni saya ada 2 puisi memang betul-betul untuk sastrawan negara kita yang baru dilantik, sastrawan negara ke-15, iaitu Dato' Prof. Rahman Syari. Dia dua puisi dia saya selitkan dalam jelajah ni. Satu berjudul tadi saya nyanyi tu, Di Lapangan Merdeka. Yang kedua saya ambil puisi dia Dalam Kelas Sejarah, menunjukkan tentang betapa kita tamadun hari ini harus mengingati juga bahawa tamadun kita biarlah tamadun yang berakal, bukannya penuh nafsu. Wow, deep tu. Ujung tadi. Betul. Okey, dan juga mungkinlah bila kita berbicara tentang puisi ni kan, kita tak naklah bercakap saja. Jadi mungkinlah Puan boleh bacakan sedikit kan puisi kepada kita semua supaya kita lebih memahami dan juga dapat menghayati kan berkenaan dengan puisi ni. Membaca puisi ya? Sikit. Boleh. Okey. Ini adalah puisi yang saya sampaikan di malam kemuncak sambutan jelajah pada 20 hari bulan 8 hari itu bersama dengan PM. Tajuk puisinya adalah Mekar Sejahtera Halaman Tercinta. Saya duduk. Okey, boleh. Silakan. Semerbak harum bunga-bunga sejahtera, mekar di pohon-pohon menghibah. Kelopaknya berkembang indah, gagang persefahaman utuh di tangkai doa dan harapan tersemat dalam nobari. Wangiannya dicemburui. Di halaman rimbunan damai ini, usah lagi disangsi maupun dikhianati. Biarpun daun-daun damai sering sahaja ditiup wasangka gugur bertebangan setia, namun pohonnya teguh berdiri, akar mencengkam ke akar umbi. Azimatnya adalah semangat yang tidak pernah gentar dengan petualang durja di pasak cerucuk kental agar tiada siapa berani menyangkal. Tanah ini
tanah keramat bangsa Malaysia. Itu dia. Sekejap lagi kita nak tanya baik-baik maksud tersirat daripada deklamasi puisi tersebut. Okey, giliran doktor pula. Doktor ada nak mendeklamasi puisi, doktor? Okey, boleh. Ini puisi yang belum dideklamasikan di mana-mana. Wow, eksklusif ni. Ya, dan puisi yang agak padat dan sendatlah, ringkas ya. Okey. Pohon Malaysia. Ini pohon Malaysia mengakar dari benih ketulusan, menjalar dari air keluhuran, merimbun dari bajah keyakinan, menyubur makmur sebuah gagasan bernama perpaduan. Dari tanah basah kasih, dedaunya melambai megah toleransi peribumi. Dedahannya menyerlah gagah keunikan tradisi. Kekuntumnya menyerih murni integriti pertiwi. Benih hasrat ditabur tabah. Baja muafakat dilabur saksama. Semangat dibakar dalam bahasa usaha. Martabat dilakar di persada antara bangsa. Kemanisan buah pohon Malaysia melazatkan kepribadian warisan. Wow. Wow, cukup bersemangat kita pagi ni inilah dalam usaha untuk kita memartabatkan puisi di negara kita. Bukan saja kita memartabatkan bahasa Melayu, tapi kita nak sematkan rasa cintakan pada negara. Okey, mungkin kita boleh mulakan dengan Puan Ain terlebih dahulu. Apa maksud yang tersirat di sebalik puisi tadi? Okey, maksud daripada puisi yang saya sampaikan tadi adalah harapan. Sebab kita ni jiwa orang muda, ya, tak kira muda ke tua, kadang-kadang lemah kan. Betul. Jadi kadang-kadang mudah terhasut. Jadi kat situlah mesej yang nak disampaikan, kentalkan asertif diri kita sebagai rakyat Malaysia, menjaga keamanan, kemerdekaan kita ni, supaya tidaklah negara kita orang kata kembali kepada asal sebelumnya. Jadi kitalah, siapa lagi yang nak pertahankan negara kita? Betul. Kitalah. Itulah maksud puisi saya. Okey, dan juga doktor pula apa yang tadi yang disampaikan? Intipati yang message ni adalah kekuatan dalam kepelbagaian. Sebab kepelbagaian itu adalah sesuatu yang indah, dan Malaysia dipandang tinggi di mata dunia disebabkan oleh wajah kita yang indah sebenarnya. Yang kita ada pelbagai etnik dengan yang latar belakang berbeza dan dengan amalan berbeza, dan kita berteguh di bawah satu payung Malaysia, dan kita akan mencapai lebih banyak kemanisan kalau kita teguh bersama. Keluarga Malaysia teguh bersama, dan kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan kepada kita semua, yang memberi satu manfaat yang cukup besar. Kita hidup dalam keadaan aman dan juga harmoni. Untuk Puan Abot sendiri, bagaimana dapat terlibat dengan program Jelajah Puisi Merdeka ini? Apa perasaan dan juga kepentingan yang hasrat dapat diberikan kepada seluruh masyarakat melalui jelajah ini? Dan tentulah saya rasa bersyukur kan, sebab ini satu peluang yang sangat baik dalam karier saya lah. Selama ni kan orang semua tahu saya penyanyi saja kan. Tapi orang tak tahu di ada side saya juga, saya adalah penulis novel dan saya juga penulis lagu dan penulis lirik lagu kan, dan kita bercerita dengan kerjaya kita. Jadi bila diberi peluang untuk melagukan puisi-puisi karya-karya yang hebat macam ni, dan dengan mesej, dengan misi yang orang kata kental, orang kata memang mesej yang sangat besar kan. Betul. Jadi saya rasa sangat bersyukur, rasa tu benda ni macam satu peluang yang besar untuk saya. Untuk saya bersama dengan penonton-penonton yang lebih lagi dipilih ialah pelajar-pelajar di IPTA, IPTS yang terpilih kan. Untuk sampaikan mesej kita betapa kita kena harus sayang pada negara kita walau apa
apa pun bangsa kita kena unite, kita kena bersatu untuk jaga negara kita supaya negara kita jangan dijajah. Dijajah ni bukan jajah bunuh minda ni yang paling penting kan pada saya. Jadi ini satu tugas yang saya rasa diamanahkan untuk saya bersama dengan Jelajah Puisi Merdeka untuk kita sampaikan mesej kepada semua rakyat Malaysia, insya-Allah. InsyaAllah. Baik. Dan Dr. Raja juga difahamkan merupakan penerima 14 hadiah dan juga anugerah sastra peringkat negeri kebangsaan dan juga antarabangsa. Wah, ini merupakan satu perkara yang cukup besar dan cukup bermakna buat kita semua. Mungkin boleh kongsikanlah sedikit pengalaman dan penghargaan itu, bagaimana perasaan ketika menerima anugerah tersebut. Okey, terima kasih. Dan sebenarnya anugerah diterima disebabkan oleh Bahasa Pertiwi. Ya. Jadi ramai yang tidak tahu sebab Bahasa Pertiwi ini apabila identiti jati diri kita diangkat ke persada antarabangsa dalam bahasa Inggeris melalui terjemahan, maka mereka kagum dengan keunikan kita. Wow. Jadi biasanya dalam puisi-puisi saya, identiti nasional dipaparkan. Saya mencipta berkenaan batik Malaysia. Sesuatu yang luar biasa di mata dunia. Jadi puisi-puisi tersebut tu mungkin itu yang menyebabkan saya menerima anugerah dan hadiah. Sesuatu yang berbeza dan ada kelainan apabila dinilai bersama-sama penyair lain. Dan itulah yang saya harapkan lebih ramai penyair akan menulis ataupun mencipta puisi yang menyerlahkan identiti kita yang masih tidak diketahui oleh warga dunia. Sebab itulah yang menjadi harapan mereka. Betul. Wow. Melalui puisi ini, doktor sendiri dan juga barisan pemisi yang lain pastinya mengangkat puisi negara kita ini bukan saja di dalam negara tapi juga di peringkat antarabangsa sehingga mendapat pengiktirafan. Tahniah sekali lagi kami ucapkan. Dan juga kepada Puan Aya, bagaimana sepanjang keterlibatan dalam Jelajah Puisi Merdeka ini, sambutan daripada para pelajar tersebut dan melalui mesej dan juga matlamat daripada jelajah ini. Okey, sebelum tu saya ingin mengucapkanlah juga terima kasih kepada Pejabat Perdana Menteri, IKK dan Persatuan Penyair sendiri yang sebenarnya telah menjadi tunggak program Jelajah Puisi Merdeka Keluarga Malaysia ini. Yang mana sambutannya memang amat menggalakkan. Kita memang mensasarkan seramai 300 pelajar. Jadi sambutannya memang pada mulanya pada jangkaan, maklumlah kan, puisi ini kadang-kadang dikatakan hanya untuk orang-orang dewasa, orang-orang berusia, tapi rupanya sambutan di kalangan pelajar-pelajar amat menggalakkan. Dan untuk esok pun sebenarnya di Sabah juga telah bersedia, mereka telah bersedia dengan 200 pelajar. Kemudian akan diadakan ditampilkan penampilan khas pula di kalangan Universiti Sabah warganya. Itu yang saya rasa sambutannya memang amat menggalakkan. Tidak mengecewakan. Baik di UPM, Unimap sendiri, memang acaranya happening lah. Agak-agak menggalakkan. Apatah lagi dengan acara kemuncak hari itu bersama dengan PM. Wah, satu yang luar biasa. Ya, itulah tujuan kami sebenarnya, mengangkat puisi di kalangan menyemarakkan puisi di kalangan masyarakat, belajar. Kan? Ya, ia terus tersemat dalam hati dan jiwa kita kan. Okey, dan Abang mungkinlah di kesempatan waktu ni kan, maksudnya pada masa-masa akan datang, adakah akan melagukan lagi beberapa puisi? Mungkin ada perancangan ke bagaimana Abang? InsyaAllah. Ini cerita lain sikitlah daripada Jelajah kan. Saya akan tampilkan single saya dengan suami saya. Wow. Tadi kan yang mengiringi muzik tadi. Kami akan bersama akan keluar single lagu ciptaan kami bersama, lirik dan lagu berjodoh Anissa ataupun Peneman Setia. Mana kita tahu kan alam perkahwinan ni kan, alam perkahwinan lah. Sebab pengalaman saya dah melepas itu, dah sedang menghadapi era dah menjadi ibu bapa yang remaja dah dewasa kan. Jadi rasanya sudah sampai masanya untuk saya kongsikan pengalaman saya sebagai isteri dan suami saya sebagai suami untuk bagi pendapat ataupun pemikiran lah untuk pasangan-pasangan remaja yang akan datang ni kan. So insyaAllah akan keluar Peneman Setia.
Wah. Dijangkakan tu bila tu? Tak lama lagi lah. Wah. Inilah. Berdasarkan pengalaman sendiri Nanti kita jumpa lah. Okey. Yang tu kita Macam cerita dah bagi sepasti. hints ya. Okey, Doktor, mungkin boleh war-warkan kepada seluruh para pelajar yang menantikan acara penutupnya untuk jelajah puisi Merdeka ini. Jadi, apa yang boleh kita bayangkan untuk acara penutup kali ini dan bagaimana kepentingannya kepada seluruh keluarga Malaysia termasuk yang berada di negeri Sabah di bawah Bayu? Ya. Okey, kepada Universiti Malaysia Sabah, okey, kami akan berada di sana malam ni, sebab penerbangan 3.40 petang hari ini dan diharapkan bukan sahaja warga UMS tetapi keluarga Malaysia secara keseluruhan mengambil iktibar daripada gabungan antara pemuisi dan penyair dan penyanyi. Kita sama-sama melonjakkan kegemilangan bahasa dan persuratan kebangsaan kita dan pada masa yang sama kita merealisasikan aspirasi yang amat berhormat Perdana Menteri kita dan adalah diharapkan agar generasi muda yang akan menjadi pemimpin masa hadapan memiliki identiti dan mereka adalah menjadi macam gelombang perubahan untuk kita berjaya di persadaran antarabangsa. Ya, betul. Dan mungkin sedikit kata-kata daripada Puan Aya sendiri harapan berkenaan dengan penganjuran ini, program ini. Ya. Daripada siri yang telah kami jalankan, ya, kemungkinanlah insya-Allah mungkin ada siri 2 di dalam Semenanjung sendiri selepas kita bawa ke esok ke Sabah, insya-Allah. Di IPTA, IPTS di Semenanjung pula akan kami jelajah dengan puisi-puisi untuk pelajar-pelajar kita lebih bersemangat cinta sayangkan negara. Sama-sama kita nantikanlah. Kita berharap dan berdoa semoga jelajah puisi Merdeka ini akan terus berkekalan dan berterusan. Semoga lepas ini mungkin akan dianjurkan kepada pelajar-pelajar di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah. Jadi sebab kita nak semaikan nilai-nilai cintakan pada negara ini kepada generasi muda pada ketika ini yang menjadi legasi penerus kepada kemerdekaan negara. Dan harapannya mungkin menjadi acara tahunan. Acara insya-Allah kita doakan agar ramai lagi dapat melahirkan pemuisi-pemuisi di luar sana di kalangan di kalangan remaja maupun wanita di luar sana insya-Allah dan juga lelaki lah semestinya. Okey. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada kesemuanya Dr. Rajaswari, Sita Rahman, Abot dan juga Puan Aya. Terima kasih banyak diucapkan kepada kesemuanya. Moga semuanya berjalan dengan lancar malam ini. Insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Baik, itu antara perkongsian kita berkenaan jelajah puisi Merdeka #Keluarga Malaysia 2022. Kita nak berehat seketika, kita saksikan kapsul